menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Musa setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah berhadapan dengan Fir'aun bersama-sama dengan adiknya Nabi Harun, dan berlakulah dialog pada waktu itu di istana Fir'aun apabila Nabi Musa menyatakan kepada utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengajak Fir'aun ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memerdekakan ataupun membebaskan Bani Israel yang dijadikan hamba ataupun buruh pada waktu itu di Mesir. Dan berlakulah dialog itu bila Fir'aun tanya siapa dia Tuhan kamu. Lalu Nabi Musa menjawab, Tuhan dia ni ialah Tuhan yang telah memberikan segala-gala kepada makhluk yang diciptakan dan kemudian memberi petunjuk kepada makhluk ni dalam kehidupan. Lalu Fir'aun bertanya lagi, bagaimana kedudukan umat-umat yang terdahulu yang sebelum daripada Nabi Musa ni, adakah mereka ni akan dihukum dan diazab oleh Allah SWT. Lalu Nabi Musa jawab, semua tu di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu apa ya Tuhan sifat ataupun rancang. Dan Nabi Musa juga telah menjelaskan kepada Fir'aun, Allah SWT inilah yang telah menciptakan langit dan bumi, memberikan segala keperluan hidup kepada manusia dan ternak-ternak pada waktu itu. Dan dia juga menjelaskan dalam ayat 55 tu bahawa seluruh manusia ni adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali semula bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka mati dan akan dibangkitkan semula selepas kematian itu pada hari kiamat. Dalam ayat yang berbunyi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Iaitu Tuhan menciptakan manusia daripada bumi dan hidup di bumi, dan lepas tu dimatikan oleh Allah SWT. Tanah dalam bumi juga hancur lebur, bercampur dengan tanah. Lepas tu Tuhan bangkitkan semula, bangkitkan semula di akhirat untuk disoal dan diberikan balasan tentang apa yang telah kita ataupun mereka buat di dunia ni. Jadi itulah kita sambung malam ni. Ayat-ayat seterusnya masih lagi dalam perbincangan ataupun dialog antara Fir'aun ni dengan Musa. Kita start dengan ayat 55 balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumilah kami ciptakan kamu, manusia dan makhluk-makhluk yang lain, dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Jadi bila kita mati, balik ke bumi, di tanah dalam bumi, dan binatang-binatang yang tidak di tanah pun dia jadi repuk habis. Jadi repuk, akhirnya diserap oleh bumi, serap oleh bumi juga. Hubung kait kita ni yang rapat dengan bumi ataupun dengan tanah. Kemudian seterusnya dia kata walaqad arainahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba. Dan demi sesungguhnya kami telah mempertunjukkan kepada Fir'aun segala tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Dalam pada itu ia mendustakannya dan enggan beriman. Setelah Allah Ta'ala menerangkan nikmat-nikmatnya yang telah dikurniakan kepada umat manusia, maka dalam ayat ini, iaitu ayat 56 ni, disambung semula kisah Nabi Musa AS dengan Fir'aun. Lalu diterangkan, walaupun Nabi Musa telah menunjukkan kepada Fir'aun segala jenis mukjizat yang dibawanya, tetapi Fir'aun tetap dalam kufur. Iaitu waktu dia pergi menghadap Fir'aun ni ada dua mukjizat yang dia tunjuk. Pertama ialah tukar dia jadi ular, seperti mana yang Tuhan suruh dia campak waktu berada di lembah Tursina tu. Jadi dia pergi depan Fir'aun pun, dia tahu tukar depan, tukar jadi ular. Menyebabkan Fir'aun terkejut pada waktu itu. Lepas tu dia ambil balik. Lepas tu dia seluk tangan dia bawah tiak ni, waktu tobik ni putih habis semua. Itu antara dua mukjizat. Kalau kita tengok dalam Quran ni yang Nabi Musa tunjuk kepada Fir'aun. Dan semua sekali selama Nabi Musa ni
berada di bumi Mesir, berdakwah, mengajak Firaun dan orang Mesir serta Bani Israel ini masuk Islam. Pada waktu itu ada 9 semua sekali mukjizat. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Dia kata kami telah kurniakan kepada Musa ni 9 tanda-tanda yang jelas, iaitu disebut sebagai mukjizat. Antaranya lah saya sebut mula dan kita baca dalam cerita pun, ialah antaranya lah apa dia? Tuhan atar pada dia ni iaitulah darah, kemudian katok, lepas tu butu, lepas tu mari kemarah dan sebagainya. Dia panggil tis'a ayatin mufassalat, 7 mukjizat yang berlaku dalam waktu-waktu yang berlainan. Lain ni kita baca dah dulu, dan insya-Allah dalam ayat-ayat akan datang pun kita akan jumpa. Jadi semua ni tunjuk, tapi Tuhan kata Firaun ni tak siringan, tak terima walaupun dia tengok kelebihan tu. Yang paling besar kat dalam sejarahnya ialah bila Firaun panggil semua ahli sihir ni beripung, sebab dia anggap Nabi Musa ni ahli sihir. Lalu dia panggil semua ahli sihir yang ada pada waktu itu, sebab kehebatan orang zaman itu, zaman Musa ni ialah ilmu sihir. Ilmu sihir yang hebat pada waktu duduk di zaman Firaun. Dan ilmu sihir Mesir ni hari ni pun memang antara ilmu sihir yang hebat dalam dunia ni. Dia ada beberapa ilmu sihir, hak India, hak Hindu ni, antaranya hak Mesir lah, hak Mesir purba. Sebab tu kalau orang pergi masuk dalam piramid tu, dia boleh jadi macam-macam. Bila ditemui piramid dulu tahun 50 berapa, mula-mula orang temu piramid ni, orang masuk. Hak Soho tu Tutankhamun ni salah satu piramid awal yang dijumpai. Jadi orang hak pergi tu, hak peneraka dia rasa ada 9 orang tu. 9 orang semua mati pelik belaka. Mati dalam keadaan pelik. Macam orang kena, kalau kita agak masuk atu lah. Jadi mati pelik. Mati belaka. Hak mana hak pergi gali tu, kepala-kepala tu semua mati. Dan mati tu dalam mati belaka kita orang kan. Tapi mati dia ni dalam keadaan yang pelik. Menimbulkan misteri. Dan sebab tu kalau kita ambil mudah kan, demo ni kena super hai. Sebab di setiap piramid tu, nak masuk kubur Firaun tu dia ada japi, dia tulis pitu dalam bahasa Mesir lama, dalam tulisan hieroglifik. Hieroglifik ni dia bahasa tulisan Mesir, dia ada lambai-lambai. Itu antaranya sebab tu orang tak dimasuk kursi-kursi. Jadi berlawan dengan Nabi Musa ni, kita tahu cerita tu sampai saya ulang balik ya. Bila Firaun panggil semua ahli sihir dia seluruh negara, mari berdepan dengan Nabi Musa. Masa waktu tu Nabi Musa rasa takut juga. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Qala la takhaf. Dia kata, pada waktu tu mari rasa takut. Dia sorang orang mari tu puluh-puluh ahli sihir yang hebat-hebat yang terkenal di Mesir. Mari tahu, ada tahu tali, tahu kayu, tahu apa semua tu tukar. Jadi ular belaka. Ular pelik-pelik, ular hok bisa, hok tak bisa, besar kecil. Dalam keadaan itu Tuhan wahyu kepada Nabi Musa ni, wa auhayna ila Musa an alqi 'asak, supaya dia ditohuk, capuk. Kalau tohuk lah bahasa kita. Mana pergi tangan ni capuk atas tanah. Lalu Nabi Musa capuk tukar dia tu, tukar jadi fa idza hiya hayyatun tas'a, tukar jadi satu ular yang besar. Jadi ular besar pada semua ular ada. Dan dia ular Nabi Musa ni telai habis. Gong habis dia telai berlaku. Bila telai habis licin tu, puluh-puluh ekor ular yang ada tu telai raik, Nabi Musa ambil mula tukar dia. Ambil mula Musa tukar dia, tukar jadi tukar. Ular besar tu jadi tukar semula. Hak mana hak dia telai tu tak ada. Tak tahu gimana habis. Ini menyebabkan ahli sihir Firaun ni terkejut. Sebab biasanya dalam amalan biasa bila dia buat japi tu, sudah tu benda tu akan tukar balik jadi tali, jadi kayu, jadi dia buat asal dia. Tapi bila ditelai oleh tu ular Nabi Musa ni, hilang terus. Tak ada apa satu. Jadi terkejut habis ahli sihir Firaun. Benda tu tak balik semula, makna telai sungguh. Telai sungguh gimana gaib punya sedang ni kayu lah sepotong tukar. Hal tu menyebabkan ahli Firaun ahli sihir Firaun tahu ni bukan sihir.
Dia berdepan ni bukan berdepan dengan ahli sihir. Dia berdepan dengan manusia istimewa. Jadi kalau Nabi Musa mengaku dia Nabi pada waktu tu betul. Lalu sebab tu semua ahli sihir Fir'aun ni berimeh. Amanna bi rabbil alamin. Kami semua berimeh dengan Tuhan yang memiliki seluruh alam. Lalu Fir'aun marah. Mu ni berimeh dengan Nabi Musa ni tanpa izin aku. Amantum qabla an azana lakum. Dia kata, mu ni berimeh, aku tak izin pun kamu. Mu tak minta izin aku, berimeh dengan Nabi Musa. Kalau lagu ni dia kata, kalau mu kekal berimeh dengan Musa, aku akan hukum. Hukum lagu mana? Kita akan ikat mu di pokok. Ikat mu di pokok, kerak. Kerak cara kadah. Kerak kaki kanan, kerak kaki kiri. Fi juz'in nakhli, letak di batai pokok tu, ikat situ, kita akan kerak secara kadah, berkadah. Orang lain kata min khilaf. Kalau Quran kata min khilafin. Kerak tangan kanan, kerak kaki kiri. Kalau kerak tangan kiri, kerak kaki kanan. Jadi kudung pelik lagu tu. Kudung pelik dalam kudung mati dibunuh. Tapi puak-puak ahli sihir ni dia tak takut kepada ubud Fir'aun. Semua berimeh berlaku. Mengucap 2 kali musyahadah, berimeh dengan Nabi Musa. Akhir semua kena bunuh. Semua kena bunuh. Dan memang ni mati dalam imeh berlaku. Orang bila imeh tu masuk dalam hati, dia tak nampak lah dunia ni. Kesakit azab ke apa ni, dah tercapai apa. Ni Fir'aun marah. Jadi itu kemuncuk pertemuan antara Fir'aun ni dengan Nabi Musa. Hal ni dia sebut dalam ayat seterusnya. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Firaun berkata, patutkah engkau datang kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihirmu, hai Musa. Dia tanya lagu tu. Mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa disifatkan oleh Firaun sebagai sihir dan ditakuti akan menarik banyak orang-orangnya yang berakhir dengan menumbalkan kerajaannya. Tu memang hebat itulah. Masa tu zaman siapa hebat sihir, orang takut kepada dia. Kita tengok cerita kalau orang putih buat walaupun capu aduk dengan koyak, pilih mami, the mami tu. Mumia, the mami. Lepas tu the mami returns. Apa tu 2-3 filem orang putih buat tu. Dalam cerita tu memang ditunjuk lah. Antara benda-benda pelik yang boleh dibuat oleh tukar-tukar sihir. Walaupun sebahagian tu dia rekod. Sebagai contoh seorang tu dia boleh masuk semua bilik ke apa dengan dia jadi pasir. Seru masuk ke lubang koci, pasir tu tamu-tamu jadi orang. Hidup semula dalam tu. Dia nak lari pun suruh lari ke lubang koci. Lepas tu dia boleh lawai ke batu terbang. Batu terbang duduk lubang atas tu, heru terbang tu, dia duduk bawah ni. Dia boleh buat jadi tubik bukit pasir besar, siup ke batu terbang tu sampai jatuh ke batu terbang. Itu antara bentuk-bentuk sihir. Walaupun ada campur dalam cerita tu, tapi itulah antara kelebihan ahli-ahli sihir pada waktu tu. Dan setiap raja ni ataupun Fir'aun, dia ada ahli sihir dia. Ahli sihir di raja yang duduk sebelah dia, yang hak ni lah akan tolong dia apa-apa pun. Dan bukan zaman Fir'aun ni bukan seorang. Banyak ahli-ahli sihir ni bila nak berlawan dengan Nabi Musa, berpuluh-puluh mari. Panggil seluruh negara Mesir, panggil beripun belakang. Jadi dia ingat Nabi Musa ni buat mari Mesir ni litukhrijana. Nak suruh orang Mesir ni terpengaruh, dawak lari tubik. Tolak Fir'aun, lari tubik daripada agama yang dipegang oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ni dia kata ni. Lalu seterusnya, fala na'tiyannaka bi sihrin mithlih faj'al bainana wa bainaka mau'idan la tukhlifu nahnu wala anta makanan suwa. Kalau demikian, jadi bila dia kata Musa nak tunjuk hebatmu dengan sihirmu, dia kata kalau demikian sesungguhnya kami juga akan bawakan kepadamu sihir yang seperti itu untuk melawanmu. Maka tentukanlah suatu janji antara kami dengan kamu yang kita bersama tidak akan memungkirinya di suatu tempat yang sesuai bagi kedua belah pihak. Jadi dia sabar, dah tak nak pergi dah banyak dah. Berdepan Nabi Musa ni macam-macam, akhirnya sabar, kita berlawan lah. Mu buat mari sihir mu, aku buat mari sihir puak aku. Berlawan. Ni dia ayat, mu tentu mana nak buat. Pada bank kau, stadium kau, contohnya gitu. Mana tempat mu nak.
Qala maw'idukum yaumuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha. Lalu Nabi Musa menjawab, tempoh yang aku tetapkan untuk kamu itu ialah hari perayaan, yakni hari perayaan tahunan mereka, dan hendaklah orang ramai berhimpun pada waktu duha. Ya, waktu duha itu ialah, kita tahu lah waktu duha ni kan dalam pukul 8, pukul 9, 7.30 tak biasanya duha ni. Jadi masa tu, jadi Nabi Musa tentu bila tu tepatnya Nabi Musa kata yaumuz zinah, hari perayaan. Hari perayaan pada zaman dia tu, perayaan gapo pun kita tak cerak lah. Sebab 2-3 tafsir saya duk baca tu tak jumpa dia royak perayaan tu perayaan gapo. Tapi perayaan besar dia yang memang disambut setiap tahun. Lalu Nabi Musa kata kita berlawan hari itulah, kita berdepan, dan waktunya waktu duha. Waktu duha bukan pagi. Pagi ni biasa pukul 7 tu waktu pagi. Pukul 8 ni ataupun dalam Melayu kita pagi, tapi di istilah agamanya duha lah tu. Masuk waktu duha. Ada setengah ulama kata duha ni bermula dalam lebih kurang, kalau kita ambil time dalam lebih kurang 7.30 dia habis pukul 12. Habis pukul 12 tu boleh semaya lagi duha. Ada setengah ulama kata boleh lagi kita semaya duha dalam tepuh tu. Boleh niat duha. Panjang waktu duha ni. Bila tengah hari tu matahari tegak tu baru habis. Habis waktu duha. Sebab tu Nabi pesan, kalau tak ada baca lepas subuh ke apa zikir ke amalan kita yang dia panggil hizib. Hizib kita ni maka kita bacalah dalam tepuh tu sehinggalah zuhur. Masa tu panjang Nabi beri. Sebab ada setengah orang kan dia amal waktu pagi macam orang alim ni. Biasanya pagi tak pergi mana dah. Sudah mai subuh tu kan duduk cokok atas tikar semaya itu. Duduk sejar 2 jam. Ada sore tu sampai pukul 9 pagi. Orang alim ni dia cokok atas tikar semaya tak start subuh tu kan. Pukul 9. Tiap-tiap hari pukul 9 tu baru bangun turun. Mandi, soligah ke apa, makan ke apa subuh. Dia bangun tu belum subuh lagi. Pukul 4, pukul 5 bangun tu. Boleh duduk atas tikar semaya tu rapat sampai pukul 9 pagi. Kalau kita kan cakap ketung. Ketung buat nak kecil macam-macam kalau kita. Tapi orang alim ni waktu kelebihan dia. Orang alim ni dia boleh duduk bekerja-kerja ni dengan tidak apa ni, tidak buai, tidak gapo tu week dia, kelebihan dia. Jadi waktu tu waktu yang memang goliknya orang-orang alim dia berzikirlah, berzikir. Lepas tu waktu lain biasa kita tengok waktu lepas asar, waktu lepas maghrib, antara maghrib dengan isya ni time biasanya orang-orang alim ni dia mengamal, kayak baca amalan-amalan yang menjadi wirid dia lah. Dia panggil hizib. Dalam istilah Nabi itu mana ma'an hizbihi. Siapa yang tertidur tak boleh baca wirid dia, Nabi sugati. Ni hak malam kalau kita ada malam nak tidur baca tugas ni. Dan Nabi kata kalau tertidur tak boleh baca, maka gatilah esok ke. Nabi suruh mana ma'an hizbihi. Siapa yang tertidur sehingga dia tak baca hizib dia. Hizib dia panggil hizib. Ada surah dalam kita orang Melayu ni, surah Hizbul Bahar, Hizib Al-Bahar yang diamalkan oleh Syazili. Kemudian ada Hizbul Nasri, Hizbul Fatahi, macam-macam hizib Imam Nawawi je. Orang alim-alim, ulama-ulama ahli sufi ni dia ada hizib dia sendiri. Hizib ni setengah ulama kata adalah senjata. Dia panggil hizb. Dalam Quran apa ada hizib nisful hizib dalam Quran tu. Makna bagai-bagai yang kita patut baca tu. Setengah ulama terjemah sebagai senjata lah. Soho kita orang Melayu ni, kalangan tu alim, orang pondok dekat Hizbul Bahar. Hizbul Bahar ni tak ada lah soho ni. Soho kalau kita baca dalam tulisan orang-orang alim duk cerita, kelebihannya terlalu banyak. Boleh jalan atas air, boleh lipat bombing, boleh raih, macam-macam lah. Tapi tertakluk kepada istiqamah kita. Dan ada setengah kata kena ada apa panggil ijazah daripada guru. Mana kena ambil melalui kaedah tak boleh ambil ikut dia. Kami kata tapi tu paling masyhur. Dia terlalu banyak izin. Hizbus Saif, izin Imam Nawawi pun tak yang masyhur. Tapi kita orang lain ni Hizbul Bahar. Ulama-ulama yang ada di Yaman kebanyakan amal lah Hizbul Bahar. Tu guru pondok zaman dulu. Kalau ni saya tak pasti. Tapi zaman-zaman dulu memang demo ni antara amal yang utamanya Hizbul Bahar. Hizbul Bahar. Baik, balik pada cerita kita. Jadi berhimpun pada waktu duha, iaitu pertengahan waktu pagi. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata.
Maka Firaun pun berangkat dari majlis itu. Lalu ia mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menjalankan tipu dayanya. Kemudian ia datang ke tempat perlawanan. Iaitu Firaun pun bersiap sedia lah pada sampai masa tu hari tu. Iaitu dia pergi ke majlis tu, iaitu majlis pertemuan untuk berdepan dengan Nabi Musa. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allah. Jadi bila temu ni berlaku dialog dulu. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'azab wa qad khaba man iftara. Nabi Musa berkata kepada mereka, bukan kepada Firaun saja ni, kepada semua hak ada, terutamanya ahli sihir dan orang ramah hak ada tu, dia kata celakalah kamu kelak. Janganlah kamu mendakwa secara dusta terhadap Allah. Yakni berkatalah dia Nabi Musa ni kepada ahli-ahli sihir Firaun, janganlah kamu mengatakan mukjizat yang aku tunjukkan itu sebagai sihir, dan janganlah kamu gunakan sihir kamu yang dusta itu untuk mengabui pandangan orang ramai dari melihat kebenaran. Kerana dengan sebab itu ia akan membinasakan kamu. Nabi Musa royak ni, jangan kamu kata mukjizat aku bawa ni bagai dusta. Kerana dengan sebab itu ia akan membinasakan kamu dengan azab seksa. Dan sesungguhnya tetap hampa dan kecewa orang-orang yang berdusta. Jadi ahli sihir ni kerana dia tidak Islam. Jadi bila tengok Nabi Musa ni kan, dia anggap sihir supaya dia lah. Sihir sebab bagai pelik kan. Tapi Nabi berkata tidak, hak aku ni bukan sihirmu, walaupun bagai pelik pun. Jadi kalau mudah anggap aku bawa ni sihir, nyanyolah. Sebab tu saya sebut dulu kan, kalau kita baca oleh kitab Usuluddin, kalau kita mengaji Usuluddin ni, dia panggil khawarikul adah. Benda-benda yang mencarikan adat. Orang Melayu terjemah dari kitab, yang mencarikan adat. Iaitu benda yang luar daripada biasa. Benda yang tidak mengikut ketentuan biasa. Contohnya api tidak membakar, pisau tidak meluka. Itu dia panggil khawarikul adah. Benda yang mencarikan adat. Tapi dalam Islam, benda mencarikan adat ni ulama bagi. Bukan semua tu betul. Ada yang betul, ada yang tidak betul. Dah berlaku kepada orang berimeh, dah berlaku kepada orang tidak berimeh. Sebab tu dia bagi. Nombor satu sekali, yang paling hebat, mukjizat. Mukjizat ni kharikul adah, bagai yang pelik. Sebab dalam kisah Nabi Musa ni, tukar seputu, boleh jadi ular. Dah ular ni boleh telan semua ular yang ada. Dah tukar ni guna belah laut. Nak belah mana kita dengan laut? Laut tak boleh belah. Tapi Nabi Musa ni dengan tukar dia, terbelah laut, tubik 12 lorong. Bukan selorong, jadi 12 lorong. Seluas-luas laut tu jadi 12 lorong. Setiap kabilah Bani Israel ni, sebab dia ada 12 kabilah. Bani Israel ni 12 kabilah. Jadi setiap kabilah ni masuk lorong masing-masing. Berat beribu, berpuluh-puluh ribu orang. Satu kabilah berapa ribu? Satu kabilah berapa ribu? Kalau kita ambil atas 10 ya. 10 ribu satu kabilah. 12 kabilah 120 ribu. Tu nak ayat benda yang mencarikan adat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu bi air jari dia. Dia pernah Nabi sedia minum untuk orang Islam ni, askar dia dalam bekas kecil, orang ramah. Nabi celup tangan dia, tok gitu. Sahabat tengok nampak macam tu bi air kat celah jari ni. Jadi orang minum siapa puas air. Beribu-ribu orang minum, air tu siapa puas, air tak habis. Bekas kecil. Kalau kita dalam timbul sebutir, habis tak tangan. Orang minum, mari tegak aku, mari tegak, enggak minum. Bukan minum sikit-sikit, muka letih, tentera. Minum banyak, pada pasir pula. Tapi siapa sudah air tu, tak kurang. Nabi bagi roti, orang ramah dia, roti, tak habis roti tu, cukup belakang serumah. Itu antara benda dipanggil benda yang mencari ke adat. Benda yang di luar daripada pertimbangan biasa. Kalau ni mukjizat, tinggi sekali, bui kepada Nabi dan Rasul. Orang lain tak ada, kita tak panggil mukjizat. Yang kedua ialah karamah. Karamah ni diberi kepada orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Orang soleh ni wali Allah. Kalau tak soleh tak boleh jadi wali Allah. Kecuali wali nikah. Wali nikah ni tak soleh pun tak apa. Kecuali nama dia soleh. Jadi waliullah ni
Dia Tuhan bagi kelebihan karamah, kemuliaan. Kemuliaan yang tak ada pada orang lain. Macam kita kata siapa? Junaid Al-Baghdadi. Dia boleh jalan atas air. Sari As-Saqati, Rabi'atul Adawiyah boleh terbang di udara. Seru terbang gitu supaya daun, supaya kapah seru terbang. Jalan atas air. Lepas tu banyak lagi kalau kita orang-orang ahli ni kan. Karamah ni banyak. Tok ahli, tok kenali kita sendiri. Kalau zaman dulu kalau kita baca dalam buku tu, orang-orang ahli ni ada karamah pelakon. Tok kenali tu masih duduk ngaji lagi. Duduk ngaji lagi, dia sesok pergi Mekah, naik kapal layar masa tu, tak boleh nak masuk sekolah. Pasal tak boleh bayar pitih. Pergi duduk di Jemore ya. Di Masjidil Haram tu. Tak naik atas sebab dia tak boleh bayar yuran kata. Duduk pun nopel dengan berapa orang di Kelantan, antara termasuk Datuk Laksamana, bekas Perdana Menteri Kelantan ni, dia jadi tukar masuk. Tukar masuk demon ni ya. Boleh tukar duduk, tidur, boleh makan. Orang pergi ngaji dia tak duduk Jemore, cokor duduk dengar. Lepas dia saling hak tok guru dia royak tu ngai liu lah. Tek ailiu tangan tulis. Tapak tangan. Tek ailiu tulis. Gak nak lekat ke apa tapak tangan. Tek ailiu tulis. Tek ailiu tulis. Tapi dalam ramai-ramai dia ahli sekali. Hak pergi dengan dia tu, hak duduk dalam kelas ngaji tu, dia paling ahli. Kadang-kadang tok guru dia tanya soalan, orang dalam kelas tak boleh jawab, dia tu dia jawab duduk bawah. Duduk luar kelas. Tak masuk kelas pun pergi ngaji. Kita ni ada kelas molek tak pergi. Ngaji, pergi cari belalai kerik lagi. Pergi cari kopi lagi, kedai kopi. Tu nak ayat tu kenali. Ni karamah dia. Karamah ni terlalu banyak. Kalau kita baca dalam buku ni, ada satu kitab, Jami' Karamatil Awliya. Himpun ni keramat wali-wali Allah. Yang tulis oleh apa? Ibnu Attar. Dia tebal tu buku. Jami' Karamatul Awliya. Himpun ni keramat para wali. Macam-macam cerita kalau kita baca dari tu. Kalau kita tengok. Tuhan bui nak tunjuk kelebihan. Orang yang dekat dengan Tuhan ni ada kelebihan dia. Supaya wali-wali songo tu macam saya sebut. Sunan Bonang. Saya ulang balik cerita. Orang mari pada Tiongkok. Tiongkok ni Cina lah. Zaman tu dia panggil Tiongkok. Mari daripada Cina ni nak mari berdebat. Sebab dia tahu ada seorang hebat di Jawa ni. Nama Sunan Bonang. Boleh berujuh dengan apa ni. Tok Sami ke apa semua. Orang tak boleh berlawan dengan dia. Dia berujuh sehingga dia mengaku kalah. Jadi dia mari bawa segala kitab. Muat atas kapal daripada Cina. Belayar mari nak pergi mari debat. Dengan Sunan Bonang. Siapa tengah laut dekat dengan patah Jawa. Tempat Sunan Bonang duduk tu. Kapal tergelar. Mari ibu besar, kapal tu tergelerai. Lemah habis dengan dia. Dia ni selamat siapa patah. Siapa patah hanyut patah, terdampar di atas patah. Kita habis hilang. Bangunlah dia ni. Lepas kabar tu bangun. Jalan jumpa dengan Sunan Bonang. Dia tak kenal. Sunan Bonang ni dia antaranya dia boleh jalan atas air. Kelebihan dia. Dia main ikut tepi patah. Duduk main ikut tepi patah. Jadi jumpalah Sunan Bonang ni. Sunan Bonang ni tolong dia. Tanya dia mari mana. Dia cerita dia mari daripada Cina tu. Bawa kitab pun nak mari berdebat ni. Dengan seorang sini nama Sunan Bonang. Dia tak kenal dia kecek Sunan Bonang. Kemudian dia mungkin kenal ke tak Sunan Bonang. Dia kata aku tak kenal. Tapi tak boleh nak berdebat lah. Dia kata kitab aku habis belakang tu. Tergelar raik tu. Jadi ilmu duduk dalam kitab. Lalu Sunan Bonang pun pacok tukar dia tu. Pacok atas patah. Lepas tu cabut. Cabut. Naik habis kot daripada tanah tu. Segala kitab naik. Naik. Sembuh kai. Bubu naik. Bertambung atas patah. Sunan Bonang kata je tengok. Ni kau kitab kamu bawa. Dia tengok kitab tu lah dia bawa belakang. Daripada Cina. Hak tergelar raik dalam laut tu dia. Oh dia kata kitab aku belakang ni. Lagu mana dia kata. Tubik ke dalam tanah. Tubik penuh. Tapi patah. Siapa dia ni kata hebat gini mu. Lalu Sunan Bonang kata akulah. Orang yang duk cari tu Sunan Bonang. Kamu nak debat. Akulah dia kata. Oh, pakai mengaku kalah lalu isi borel. Terus masuk Islam, ngucap 2 kalimah syahadah. Ini keramat Sunan Bonang. Sunan Bonang ni sahur. Kalau kita pergi di Jawa pun antara kubur
makam yang dilawati dan diziarahi oleh ramai orang. Sunan Bonang. Cuma ada kata kubur dia bukan tempat dia lah ni tu, duduk lain lah tu biar. Dia nak cerita ni karamah. Keramat yang ada kalau kita baca Syekh Qadir Jalani Syazili gapo ni Sidi Ahmad Badawi ni banyak kita baca oleh kita. Jadi hal ni nombor 2. Khawarikul adah yang kedua. Yang ketiga, tuhai kepada orang berimeh yang biasa. Dia ni tidak wali, tidak orang soleh, tapi orang mukmin yang biasa. Yang dia panggil ma'unah. Pertolongan Tuhan. Bukan ma'unah hak di pegang askar bodoh tu. Jatuhkan hak tu. Hak tu kalah dengan lagu Piramli ya. Jadi ma'unah ni pertolongan Tuhan. Tuhan bui kepada orang berimeh. Antaranya contohnya accident. Kereta gemuk habis, dia molek-molek ada. Nelah sikit atas dahi tu bik molek-molek ada masalah apa lagi. Atau antaranya dia panggil ma'unah. Terjatuh ataupun accident kau tidak cedera tubuh dia. Rumah terbakar dia terlepas. Contoh banyak cerita. Boleh lompat dinding macam tu. Itu dia panggil al-ma'unah. Pertolongan Tuhan kepada orang mukmin. 3. Kemudian yang keempat ni ialah Tuhan beri kepada orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam ni antaranya ialah dia sebut sebagai al-ihanah. Penghinaan kepada dia. Tuhan beri penghinaan kepada dia. Dia nak buat benda ni tak jadi tubik muka lain. Contohnya kata aku nak buat tubik gapo ni? Bupati satu. Tubik-tubik tiku. Contoh tu dia panggil ihanah, penghinaan. Lepas tu asal lagi ni Tuhan beri kepada orang berimeh, kepada orang nak jadi nabi. Irhas, saya tak sebut tadi. Irhas ni Tuhan beri kepada orang yang bakal menjadi nabi. Menjadi nabi. Dia ni tak jadi nabi lagi, tapi sebab tu tak boleh panggil mukjizat, tapi dia panggil irhas. Antaranya ialah bila contoh disebut bila Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia, api yang disembah oleh orang Majusi di Parsi itu mampu. Api tu besar tu yang tak pernah mati, api tu tak pernah mampu. Tak ada TMB pun tak mampu api tu. Di Parsi itu. Orang Majusi ni dia sembah api. Tapi malam Nabi dilahirkan itu, malam Nabi dilahirkan, api tu mampu. Terkejut habis orang Parsi. Lagu mana tiba-tiba mampu api ni? Mesti ada benda pelik berlaku dalam dunia ni. Itu antara dia panggil irhas. Tuhan tunjuk kelebihan. Baik, balik pada tadi, ihanah. Kemudian apa lagi dia sebut? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2 lagi. Tak mari dah tu. Tak boleh ingat. Ada 2 lagi ni Tuhan beri kepada orang yang bukan istidraj. Satu lagi hak lebih pada orang kafir bukan Islam ataupun orang tak jurus ni istidraj. Dia tu bik barang pelik dengan dia. Tapi ni Tuhan nak punuh dia. Tuhan kata oleh Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamu. Kami akan istidrajkan dia dengan dia tak sedar. Dia ni jenis tak semayang, tapi bagi pelik, kebar. Bagi contoh. Apa contoh tu? Asal anak 5. Orang panggil asal anak 5. Sebenarnya anak 5 dia jual anak pokok 5. Tapi telur lidah akhirnya jadi asal anak 5. Dia ni hebat tak hebat ilmu dia pernah soyok buku budak sekolah. Dia ambil budak sekolah soyok habis. Soyok habis, bertabur habis buku tu. Teriak budak tu. Orang mari katok dia. Lepas tu dia pergi jamuh tu jadi mula belakang molek-molek ada. Dah orang belajar ilmu sesak ni banyak kelebihan dia. Antaranya kebar. Amun jumpa banyak orang tu, amal-amal pelik ni kebar. Sebab tu dia percaya padahal benda tu Tuhan nak bunuh dia. Dia rasa hebatlah dia muka ni kebar. Api tak makan dia ke apa. Tapi sebenarnya itu dia panggil dalam agama istidraj. Tuhan nak menjatuhkan dia. Naik kalau kita kat akak naik tinggi rembah bung. Rembah bung lagu tu. Jadi sebab tu bila kita berlaku benda pelik pada kita, jangan kita mudah terpedaya. Hebat aku ni sebab aku ni gini. Dan kita tengok pun jangan mudah terpedaya. Sebab boleh jadi itu antaranya sihir. Sihir itu akhir sekali. Itu akhir. Lepas pada istidraj, ihanah, sihir. Sihir ni termasuk dalam khawarikul adat. Dia ada khawarikul adat, benda-benda yang mencarikan adat. Jadi sebab tu kita ni kena faham. Jangan mudah kita tengok bila pelik. Besok dia ni. Hebat dia ni. Jadi waktu guru. Mula unggah lagi ni di Ciku. Akak unggah lagi sebab ada orang pelik di Ciku.
Kawan tu semaya betul tak tahu ke mana. Setengah tu buat tok guru ni pula pakai luar pendek. Dia ngaji agama, balik Mesir, pergi berguru dengan orang pakai luar pendek. Tak pernah siapa rodok belakang barang lagu tu. Pada royak pelik, kawan ni pelik, boleh royak. Memang boleh royak. Muka Tuhan ni, dia masuk istidraj. Sebab tu kita kena tengok molek. Sebab tu ubik dalam agama ni, dalam tasawuf ni, dia panggil istilah guru yang mursyid. Bukan sebagai guru. Melayu pun kata berguru kepalang ajar. Tu dalam patut Melayu. Mana kena cari molek. Dalam istilah orang sufi, dia panggil guru yang mursyid. Guru yang boleh bimbing kita. Dia ni buat benda kok dia soyak kita. Semaya tak tinggal berjuru, agama jaga agama. Kok ni orang patut kita buat guru. Walaupun boleh jadi tak ada benda pelik berlaku pada dia. Tapi itulah guru yang mursyid. Kita ni tengok benda pelik. Nak benda pelik. Akhir kok pakai luar pendek begitu buat guru. Kok tak semaya begitu buat tu guru. Kok tu kena tipu belakang, pitih kau ajaran sesat tu, bui pitih, bui bini. Kok kerja bank siapa mampu kerah, kena pecah kau bank. Semua pitih bui kau tak guru belakang. Bini baru kau tak guru lagi. Nak oyak mudahnya kita ni terpedaya. Lah ni kita sebut skema. Zaman dulu orang skema dengan agama. Lah ni skema dengan cara lain. Skema belakang. Tu pun boleh-boleh cerdik. Dia tipu 40,000. 100,000. Ini masalah kita ini sebab kita tidak berpandukan agama. Banyak kehidupan kita ni kita turut akal kita, turut orang. Kita tidak guna neraca agama. Kena tunggu guna neraca agama. Ulama jelas dah. Khawarikul adat. Jangan kita terpedaya. Hak paling baik ialah mukjizat. Mukjizat. Kisah Nabi Ibrahim apa semua bapi bakar tak nyala. Tapi kalau orang tak terkalu ni kan, itu sama ada istidraj ataupun sihir. Tak sihir ni, kalau kita mengaji dalam kitab haram, hukumnya belajar sihir. Kecuali ada khilaf sikit ulama. Kecuali tak nak lawan tak boleh, kecuali dengan sihir juga, kena belajar sihir. Tapi hamba tak pegang tu. Sebab bagi hamba, benda tak betul, tak boleh lawan dengan tak betul. Kita kena lawan dengan agama. Tu hari Quran kita ke apa perlu kita belajar sihir untuk kita berlawan dengan sihir. Kita ada Quran, kita ada hadis. Kita ada ahli tasawuf, ada doa Tuhan Nabi ajar Tuhan ajar. Apa kita siapa nak kena pergi belajar sihir, nak berlawan dengan sihir. Tu tolik. Nak dengar cerita lagi kurang. Ada cerita lagi dalam surah Al-Buruj, was sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Dalam surah Al-Buruj ni latar belakang dia. Surah dia panggil Ashabul Ukhdud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'udun. Cerita dia ni zaman dulu, ni tak tahu zaman bila dalam kitab sebut. Ada raja yang kafir. Ada raja yang kafir, dia ada ahli sihir yang hebat. Orang kane dia, gapo-gapo dia rujuk ke ahli sihir ni. Jadi ahli sihir ni tua dah. Nak mati dah. Pergi jumpa raja tuanku, dia atas patiknya tak tahu bila dah, tunggu masa nak mati. Ilmu patik, duk guna untuk tuanku ni, tak ada orang nak orih. Tak ada orang nak terima dia kata. Tuanku carilah siapa-siapa dia, tuanku rasa munasabah, belajar dengan patik, patik nak turun belakang ilmu. Nak turun belakang ilmu. Jadi raja cari dalam kampung, dalam negeri lah. Jumpalah seorang budak. Budak ni budak betul. Budak baik, budak betul. Jadi raja ambil dia, kata mung ni, aku minta mung ni pergi ngaji dengan ahli sihir. Untuk mewarisi ilmu ahli sihir. Budak ni pun kalau tak budak tak tahu apa, tak apa. Dengan setuju, pergilah. Rumah dia dengan rumah ahli sihir tu agak jauh juga. Zaman tu jalan kaki kan. Dia pergi. Mula-mula pergi belajar ahli sihir. Lepas pada tu dia balik, untuk tengah jalan tu ada dalam kampung, ada pondok sebuti dalam kampung. Pondok ni basah lah, basah. Pergi pondok ngaji basah. Dia pun suka pelik, dia duduk lalu tiap hari kan, nampak basah tu. Apa dia duduk dalam hutan ni. Pondok sebuti je, basah sebuti je. Dia suka pelik. Jadi dia berhenti, satu kali dia berhenti. Berhenti masuk. Jumpa orang tua seorang. Buatlah orang tua tu. Rupanya orang tua ni orang alim. Orang alim, orang yang beragama
Islam lah bahasa kita ni. Tak percaya dengan agama raja ke apa. Jadi buah-buah dia tahulah budak ni pergi ngaji dengan ahli sihir. Lalu dia ayat ke budak ni. Munak budak kalau aku ajar ilmu aku etek kamu. Munak ngaji dengan ahli sihir tu ngajilah dia kata, tapi kalau munak aku nak ajar ilmu aku etek dia biar mengaku bertua dah. Nak mati dah dia. Jadi budak ni betul belajarlah, dia ajar ilmu. Jadi kadang-kadang dia duduk situ lama lewat. Jadi lewat lagi. Kena marah kali saya. Pas balik dia berhenti pula. Lewat balik rumah. Mak ayah marah. Dia nak buat mana? Dia kata ginilah. Dia kata kalau mu pergi lewat tempat ahli sihir. Kalau ahli sihir tu tanya, buat apa mu lambat? Mu ayak mu duduk tolong mak ayah mu buat kerja rumah. Sebab tu lambat. Kalau mu balik rumah, mak ayah mu marah. Buat apa mu lambat? Dia kata mu ayak duduk belajar ilmu dengan ahli sihir. Dia lah gitu. Belajarlah. Lama belajar ni. Boleh ilmu sihir, boleh ni. Jadi budak ni duduk mikir. Mikirlah kata, buat mana hebat ni dia kata dua ni. Sebab ilmu tu lain-lain. Kalau di Indonesia panggil ilmu putih dengan ilmu hitam. Itu istilah di Indonesia. Dua-dua ilmu ni pelik je. Tapi tak serupa. Dah kelebihan hebat-hebat lah. Dia kata, kok mana bisa. Jadi satu hari dia sudi. Tak silap saya, benar temu mati kau. Binatang mati ke apa. Dia pun sebut. Dia kata kalau ilmu ahli sihir ni lebih hebat pada ilmu orang tua aku ngaji ni, mu hidup balik. Benar tu tak hidup. Lalu dia tukar. Dia kata kalau ilmu orang tua ni lebih hebat pada ilmu ahli sihir ni, hiduplah dia. Dia kata bisa orang tua ni. Bisa orang tua ni lagi. Sebab orang tua ni ilmu agama. Asahkan kepada agama. Dia lepas tu akhirnya bila dia dah khobsa, dia berdepan dengan raja, dia tolak dah ilmu apa ahli sihir tu. Ahli sihir pun tak gerung dah dia sebab dia tengok budak ni pelik. Belawai ilmu tu kaluh ahli sihir. Kaluh ahli sihir. Akhirnya raja tak boleh pegang budak ni. Tak boleh pegang budak ni. Dia kata, aku pegang mula nak suruh ambil ilmu ahli sihir. Tiba-tiba dia bawa agama baru. Agama baru. Beratlah aku ni. Lepas tu raja suruh bunuh budak ni. Buat naik atas gunung. Tahuk. Berlebu tahuk. Terus buat tahuk batu. Degung jatuh ke apa. Bangun malai-malai ada. Balik di rumah jalan. Nyoh. Sebab tak ada ke apa satu. Terkejut habis orang. Atas gunung. Puncak gunung. Tahuk. Berlebu. Tak cerita. Tak mati. Bangun balik di rumah malai-malai ada. Sudah. Igak pula. Bekas dalam gunung. Tahuk alai air. Dalam sungai. Dia tahu alai air. Tengah penuh. Terbuka molek-molek ada. Guning tu. Balik. Demo ni balik darat. Dia ada molek-molek air tu. Cacai atas darat. Tak mati. Pelik budak ni. Lepas tu. Akhir suruh bakar. Tak hangu. Putus tali ke apa. Dia molek-molek ada. Tak hangu. Pening habis lah. Nak buat dia ada baca dia. Dalam kitab tu disebut, setiap kali orang nak buat dia sebut doa. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Wahai Tuhan, lindungilah aku. Hamba terjemah lindungilah aku. Pada kalau aku ini, daripada kejahatan demo ni, mengikut apa yang kamu kehendaki. Dia tidak belajar ilmu kebal. Cuma dia minta Tuhan, lindungilah dia. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Jadi, tahuk gunung pun tak mati. Tahuk dalam air tak lemah, bakar tak hangu. Dengan doa tu ya, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Sikit ada doa dia. Akhir raja tak tahu nak buat apa. Dia kata, tuanku nak bunuh sungguh kau batik. Tuanku nak bunuh sungguh kau batik. Raja kata, aku nak bunuh gini dia kata. Batik royak rahsia. Tuanku bunuh rahsia ni matilah batik. Tapi syaratnya kena bunuh batik ni kena ipo semua orang dalam negeri. Panggil semua orang tubik, tengah ramai-ramai tu boleh bunuh batik. Raja pun keruh lah kalau kita kat keruh di stadium Bukit Jalil. Mari habis kalau orang muka pelik cerita budak ni tahu atas gunung tak mati. Dalam air tak lemah ke apa. Bakat mari nak tengok ni. Lagu mana budak ni? Budak umur belas-belas. Lalu dia kata, tuanku panggil semua orang. Tuanku pun kena tubik sekali. Ikat batik di batai kayu. Lepas tu buat anak panah. Buat anak panah khoh.
tulis dia anak panah tu bismi hadzal ghulam, dengan nama apa ni, bismi ilahi hadzal ghulam, dengan nama Tuhan budak ni. Kena tulis anak panah tu dengan nama Tuhan budak ni. Satu panuh apa batik dia kata, baru batik boleh mati. Raja ni serupa nak boleh bunuh. Orang ramai dia serupa anak panah tulis dengan nama Tuhan budak ni. Tuhan budak ni panuh, panuh tu kena dia mati. Tubik darah mati tu. Selama ni orang buat tak mati. Bila dia mati, ni orang ramai tengok. Oh, dia kata bisa budak ni lagi pada ahli sihir. Orang lain tak boleh bunuh belaka dia, hak boleh bunuh dia dengan nama Tuhan dia. Bakal gagah habis dah lah. Gagah habis cari siapa dia nama Tuhan budak ni, rupanya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya habis sebutin negeri berimik. Habis sebutin negeri berimik kerana tengok kehebatan agama yang dibawa oleh budak ni. Raja pun tak lawan dia, ahli sihir tak lawan, semua benda tak mudarat kepada dia kecuali bila guna anak panah yang dia suruh buat. Tu cara dakwah ni macam-macam. Mati dia baru pakat berimeh habis. Bila berimeh raja marah. Itulah tubik cerita raja igak gali parit besar semua sekali tahu dalam parit. Orang madak nak bunuh seorang-seorang. Saya tak ada masa. Gali parit besar Ukhdud, ashabul Ukhdud gali parit besar ni semua sekali. Orang berimeh ni ditolak masuk dengan lembing. Cak jatuh hang habis. Sehingga akhirnya seorang perempuan dukung anak. Dia ni teragak-agak nak ratus nak masuk ni. Moga anak kecil ni duk saya kan anak. Anak dia ayak mok, tak usah takutlah terkejung. Budak tu kecil. Dalam riwayat disebut. Mok tak usah takutlah terkejung aja kan. Terkejung. Tuhan akan beri ganjaran daripada. Terkejung mati ni dengan dia. Mati habislah orang berimeh. Tapi lepas pada itulah agama yang dibawa oleh budak ni naik. Di negeri tu naik habis. Kau baru-baru ni pakat berimeh. Ni nak ayat cerita. Jadi kita ayatnya gak pun. Kita tu panjang. Tapi nak ayatnya nak lawan barang tak betul ni. Jangan ambil tak betul. Nak ambil tak betul. Hak betul kita Quran hadis lah. Apa hidup kalut barang lain. Sihir memang hebat. Tapi izin tu hebat kok. Kalau tu tak izin, marilah tukar sihir setara mana hebat. Tak jadi apa. Kalau berlaku juga itu qada dan qadar tu tu lidah. Tu lidah kita kena lah kita. Bukan kerana sihir. Bukan kerana kelebihan itu, tapi kerana masa siapa. Dalam ketentuan Allah. Supaya kita accident, kita berapa. Kalau Tuhan tak izin, tak celok. Rebuh ke apa-apa. Tapi, kadang-kadang rebuh atas korang pun mati. Pasal, siapa masuk. Itu yang penting nak suruh kita ingat. Jadi, bila kita pergi agama ni, kena yakin dengan agama ni. Tak ada orang boleh lawan dengan agama. Cuma masuk je. Islam ni ke mana pun, siapa masuk akan benih, akan naik. Dan kita kena pergi sungguh dengan Islam. Kena pergi sungguh. Barulah Tuhan beri kemenangan, kejayaan dan pertolongan kepada kita. Tapi kalau kita diri duduk main waswah. Nak belajar ilmu saya pasal tak boleh pun. Japi serapah kau pelik-pelik, tak ada pasal-pasal. Kita pergi beramal, pergi cari. Sedangkan dalam Quran ni banyak ayat. Saya sebut dulu dalam hadis pun sebut. 3 kul tu ialah berdinding yang paling kuat. Tuhan waktu rukuh kau Nabi. Bila Nabi kena sihir, malaikat waktu turun ajar kau Nabi. Bacalah 3 kul ni. Dalam hadis pun ada disebut. Baca. Dan Nabi sejak pada tu tak tinggal. Pagi petang baca keluar Allah 3 kali. Keluar azul palak 3 kali. Keluar azul benar 3 kali. Pagi petang tak tinggal. Pendinding nombor 1. Malam nak tidur baca. Dalam hadis tersebut Nabi ajar kita duduk berlunjuk. Baca 3 ni siup. Lepas tu ludah dalam tangan. Ludah isyarat. Ludah tak bomo. Jangan tu bahaya ludah dengan geriuk. Kalau waktu berubah, amat beling lah kita. Ludah isyarat. Ludah tu kita sapu kan. Ambil daripada kepala. Sapu seluruh tubuh ni. Takat kita sapa. Bila kita duduk belunju tu. Sapu waktu baru tidur. Ni amalan yang Nabi memang tak tinggal. Sebut. Ni pendinding kata ulama. Pendinding yang utama. Tak perlu dah kita duduk rata, duduk cari tak kali, japi serapah, berapa semua. Banyak dalam hadis, dalam Quran ni, ajaran-ajaran yang kalau kita faham, boleh kita guna dalam kehidupan harian kita. Banyak perkara lah kalau kita tengok. Cuma atas kita lah. Kita yakin ke tak yakin, kita dekat ke tak dekat dengan Quran. Kalau kita tak dekat dengan Quran,
Masalah lah kita nyok. Kata guano ke? Jadi balik pada cerita ni. Jadi berdepan dalam ni berdepan dengan tangan kosongnya. Nabi Musa ni berdepan dengan tangan kosong. Kemudian bila Nabi Musa kata lagi tu, wailakum la taftaru, mu ni jangan anggap hak ni bagi dusta, sebab aku mari ni mukjizat. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Maka mereka pun berbantahan dan berunding sesama sendiri mengenai perkara sihir mereka, dan mereka rahsiakan apa yang mereka rundingkan. Qalu in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muslah. Mereka berkata, dua orang ini, yakni Nabi Musa dan Nabi Harun ini, sesungguhnya dua orang ahli sihir yang bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihir mereka, dan hendak melenyapkan kepercayaan serta adab peraturan kamu yang utama. Jadi dia anggap Nabi Musa dan Nabi Harun ni sebagai ahli sihir, bukan nabi yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ajmi'u kaidakum thummatu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Oleh itu satukanlah segala cara helah kamu, kemudian datanglah beramai-ramai dalam satu barisan untuk menentangnya. Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Yakni beruntunglah orang yang dapat mengalahkan Musa dan Harun dengan pangkat kebesaran yang dijanjikan oleh Firaun. Oh, jadi pakak pun dia ahli sihir ni. Puluh-puluh orang tadi kata kita kena susun strategi molek. Lagu mana nak berdepan dengan Musa dengan Harun ni? Dan kalau kita benar hari ni, kita dapat anugerah yang besar. Anugerah besar. Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka berkata, wahai Musa, engkaukah yang akan mencampuk lebih dahulu, atau kamikah yang mula-mula mencampuk? Dia tanya, Musa, mu nak tahu dulu kau? Pokok kita buat dulu. Dia tanya. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Nabi Musa menjawab, bahkan kamulah campuk dahulu. Tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang kepadanya seolah-olah benda yang berjalan disebabkan sihir mereka. Jadi dia tahu tongkat, tahu tali macam saya kata tadi, disebabkan sihir mereka, benda-benda itu terbayang-bayang kepada Nabi Musa seperti sekumpulan ular yang menjala. Bila dia tahu tu, nampak macam ular. Kalau kita tengok silap mata berapa tu lah. Nampak nyonyak habis. Jadi nampak Nabi Musa pun mari perasaan fa'au jasa, ayat 67. Fa'au jasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka yang demikian menjadikan Nabi Musa merasa takut sedikit dalam hatinya. Maisa takut juga. 20 ni. Muka ni tubik ular senduk, ni tubik ular gotu, ular gon ni. Kok bisa kali di Australia ular gapa tu? Kok bahaya kok ekor nyi. Kok tu antara ular paling besar dalam dunia kan? Di Australia tu, tubik dalam National Geographic tu. Ular tu orang takut berlaku. Ekor dia pelik sikit, nyonya dia bahaya tu dengan ekor tu. Tu lebih berat pada ular senduk lagi. Lebih berat pada ular tu tendung selau, kata kita dalam sini. Bisa dia tu. Dari tubik macam-macam tu sehingga fa'au jasafi nafsihi khifatan Musa. Mari perasaan takut juga Nabi Musa ni orang. Nabi pun dia manusia, sebab kita ada perasaan. Jadi sekali turun tu suruh takut. Nak lawan gua, nak puluh-puluh gini mu ni. Fa qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami berfirman, iaitu Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa, janganlah engkau takut wahai Musa, sesungguhnya engkaulah yang tertinggi mengatasi mereka dengan kemenangan. Makna hari ni mudah sebab bimbel lah, benemu. Tak sebab bimbel, benemu. Dia buat lagu mana pun benemu, sebab aku tolong. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Dan campurkanlah apa yang ada di tangan kamu, tangan kananmu, nescaya ia menelan segala benda-benda sihir yang mereka lakukan, kerana sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir. Sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan di mana sahaja ia berada.
Kalau Tuhan kata mu capoklah tukak mu tu wahai Musa, mu duk pegang tangan tu tak usah takut, capok. Kalau demo tu buat tu sihir saja. Dan sihir ini tidak akan memberi mudarat. Tidak akan memberi mudarat kepada kamu. Faul qiyas saharatu sujada, ini diambil kesimpulan. Faul qiyas saharatu sujada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Nabi Musa pun mencapokkan tongkatnya yang terus menelan segala benda-benda sihir itu macam saya sebut tadi. Nabi Musa capok tongkat jadi ular lebih besar pada semua yang ada. Panjang besar sehingga orang pun takut tengok. Dia tulis sekor-sekor beruk siapa licin moni. Tak ada gapo satu. Maka keadaan demikian menjadikan ahli-ahli sihir itu bersegera merebahkan diri sujud sambil berkata kami beriman kepada Tuhan yang mengutus Nabi Harun dan Nabi Musa. Jadi bila ular Nabi Musa ni telah belaka, lepas tu Nabi Musa dia ambil balik tukak dia tu, tak ada habis barang dia tahu. Tukak tak ada, tali tak ada. Jadi ahli sihir ni tahu benda ni bukan sihir. Kalau sihir dia akan balik asal. Dia akan balik asal. Ni tak ada langsung hari. Raih patak mana? Telah sungguh. Telah sungguh. Dia ada orang setengah orang amal apa-apa ni dia ada. Saya mesti tahu ada satu ilmu orang Melayu ni makan banyak. Ilmu ni. Ambo tak ada belajar, tidak sedap yang makan. Ilmu ni makanlah berapa pinggir pun tak kenyang. Perut tak terik. Dia boleh makan pulut dia 4-5 pinggir, makan nasi 4 beg wah 4-5 pinggir. Perut tak terik, tak sok tak enggak. Tapi pagi esok kita tengok batannya ko, umbi pisang ko, stok habis makan ni kita huk situ. Bukan masuk dalam perut dia. Ada muka lain yang waktu ubik gitu. Tu ilmu. Tak ada orang Melayu ada ilmu lagu tu. Orang Melayu ni ilmu pelik-pelik. Nak ayat. Dia boleh makan lah mana-mana pun. Tak terik, tak sok. Lepas biasa okey boleh tengok. Gitu nak ayat macam sihir tadi ni. Kalau sihir sungguh dia ada balik asal. Tukak jadi tukak balik. Tali jadi tali balik. Tapi Nabi Musa ni tu ular dia telah habis licin. Sampai tak ada kesan. Lalu puak-puak ahli sihir ni dia reti. Dia kena barai. Dia kena barai. Ya mula lagi kita pasal tak kena barai. Jadi dia tahu ni bukan main ni bukan benda biasa. Ini benda luar biasa. Ya dalam agama dia panggil mukjizat. Lalu pakat nerak habis. Sujud berimeh. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami semua berimeh dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Harun dengan Nabi Musa. Qala amantum lahu qabla an azana lakum. Ayat 71. Qala amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaba wa abqa. Firaun berkata, marahlah Firaun ni bila pakat berimeh belaka ni. Patutkah kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya dialah ketua kamu yang mengajar sihir kepada kamu. Oleh itu demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan berselang. Berselang ni kadah Berselang ni yakni tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan. Kerak cara kadah. Kalau kerak kaki tangan kanan, kerak kaki kiri. Jadi peliklah. Kudung tu kudung pelik. Kerak tangan kiri, kerak kaki kanan. Itu dia panggil Melayu kita kadah. Berselang. Dan aku akan memalang kamu pada batang-batang pohon tamar. Iaitu dia pergi paku. Bukan setakat kerak tangan, kerak kaki. Dia akan letak di batang pokok perama, paku. Saliklah disalik. Situ, disalik. Dan demi sesungguhnya kamu akan mengetahui kelak siapakah di antara kita, iaitu antara Firaun dengan Musa ni, yang lebih berat azab seksanya dan lebih kekal. Jadi Firaun nak tunjuk kuasa dia. Marah bila ahli sihir orang kepercayaan dia tiba-tiba berimeh pada Nabi Musa. Lalu dia tanya, "Mung ni berimeh dengan tidak minta izin aku?" Ni satu penyakit juga orang ni. Jadi dia ingat email ni kena minta izin dia. Kena minta izin dia. Email ni atas kita. Orang setuju tak setuju, hak kita. Kita nak percaya, percaya. Tak percaya, percaya. Sayyidina Ali dulu, waktu dia dipegang oleh Nabi, masa tu tak Islam lagi, Nabi pun belum terima wahyu. Besar umur Nabi. Bila Nabi terima wahyu, Nabi bawa Islam ni, dia tengok, dia dengar. Dia minta nak berimeh.
Dia minta nak berimeh dengan Nabi. Lalu Nabi tanya, minta lah dengan orang tua. Dengan orang tua mung dulu. Balik jumpa ayah mung tanya dia. Dia setuju ke tak mung turut aku. Kan merupakan saudara Nabi. Abu Talib ada lagi masa tu. Dia tanya ayah mung lah, boleh ke tak mung berimeh. Dia kata, tak okay, bak berimeh nak tanya ayah. Saya nak ahli cerdik. Dia jawab, bak berimeh ni tak okay, aku nak balik tanya ayah. Aku ikut aku dah, dia kata. Aku cerdik tu. Aku sapam usia dah, mata dah, aku boleh pilih. Aku tengok mung aku tahu. Hak mung bawa ni bukan barang tak betul, bukan barang kaya. Tu nak ayat email ni lagu tu. Firaun ni mari nak kena minta izin dia dulu. Sebab nak mari masjid ni kena minta kebenaran. Boleh kau kahwin nak pergi masjid weh? Tak boleh lagu tu. Engkau masjid ni hak agama. Atas kita lah. Jadi Firaun ni ugut kalau mu berimeh juga Nabi Musa. Aku percaya Nabi Musa ni ketua mu. Bawa mu hidup ngaji dengan Nabi Musa rupanya. Hanya kau nak kau tu pula. Jadi Nabi Musa ni ketua ahli sihir. Sedekah ahli sihir itu tua pada Nabi Musa. Tapi nak ayat dia cara dia pusing. Psikologi ni. Orang curi dia kata orang curi. Dia je curinya. Kalau cerita Piramli tu kan. Masuk dalam gua tu, hak curi tu pun turut kata musim itu ya. Ada tengok cerita tu. Cerita Piramli kan. Alibaba pun lapuk kan. Orang curi ni turut musim. Jadi tak tahu siapa curi. Kampung lagu tu dia curi bila orang pakai ambak dia kata ambak kata. Banyak lagu tu dia tu ambak kata dengan orang. Kalau orang curi pada dia tu. Ni nak ayat dia panggil reverse psychology. Rupanya reverse psychology zaman Firaun ada dah. Orang lah ni makan. KJL hak lawek selai ke apa. Puak-puak hak lawek selai guna dia panggil reverse psychology. Zaman Firaun ni Firaun pakai dah. Bila dia kalah dengan Musa dia temu rupanya ketua. Padahal dia segi logiknya ketua kok mananya. Muka Padri apa semua ni ahli sihir duduk lain. Nabi Musa ni baru balik Mesir daripada Madian. Tapi cara dia kena. Jadi dia ugu, aku akan bunuh kamu, aku kerak secara berselang. Qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana. Ni ahli sihir tu jawab. Qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinat wallazi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatid dunya. Mereka menjawab, kami tidak sekali-kali akan mengutamakan kamu daripada apa yang telah datang kepada kami dari mukjizat yang terang nyata, yakni mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa yang membuktikan kebenarannya, dan tidak akan mengutamakan kamu daripada Tuhan yang telah menjadikan kita semua. Oleh itu hukumkanlah apa saja yang kau hendak hukumkan, kerana sesungguhnya engkau hanyalah dapat menghukum dalam kehidupan dunia ini sahaja. Jadi mau lah ke mana pun Firaun, puak kita ni tak ganjuk. Tu dia jawab lagi. Kita tak ganjuk. Mu nak bunuh kau, nak salib kau, nak kerak kadah kau, kita tak tukar dah kebenaran yang kita dapat ni. Mu nak hukum lah. Tapi hukum ni atas dunia. Aku ni percaya dengan Tuhan di akhirat ni esok. Mana dia letak akhirat akhir. Ni sikap orang berimeh. Kita patut ambil contoh ni. Kita ni letak akhirat akhir. Akhirat ni biar jadi kesudahan kita semua. Atas dunia ni boleh jadi susah, boleh jadi payah, boleh jadi orang kata macam-macam, orang buat macam-macam. Tapi kalau selagi kita duduk atas jalan yang betul, jalan yang benar, mengikut Quran dengan sunnah, kita tersecara bersatu. Boleh jadi kena pecah hijau kadang-kadang kan. Tengok di tanah Harak siapa kena bunuh. Said Qutb kena bunuh, Hasan Al-Banna kena bunuh, dah ramai lagi yang kena bunuh, Mursi. Tapi kerana dia duduk atas agama, atas kebenaran. Orang boleh hukum atas dunia, bolehlah bunuh, muka kuasa ada. Boleh hingga, boleh kurung. Tapi siapa bila? Sebab dunia ni bersifat sementara. Kita ni nak balik ke akhirat. J pun selama mana? 20 tahun, 30 tahun. Mati kan tak ada lah. Tapi di akhirat, akhirat belawai pula lah kita di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu orang buat jahat atas dunia ni nak hidup man. Dia nak hidup man. Dah orang buat jahat atas dunia ni kalau kita baca dalam buku kan, tak selesai lah. Semua sudah dengan buruk. Tengok Mustafa Kamal Atatürk yang menjadi ke Turki sekular, tolak agama, tolak ulama, matinya lagu mana? Hebatlah Turki semata. Akhirnya bunuh jane dia ni, mayat pun tak boleh nak tanah. Tak boleh mana, mayat dia tak boleh tanah. Tubik. Kalau kita baca dalam buku, gali-gali lubang, timbul mayat.
Nak kampung tak boleh. Nak royak. Dan sebelum mati tu sakit. Berkudih habis tubuh. Sampai tak boleh duduk atas rumah. Pasal ekor pun tak padan. Tu Mustafa Kamal. Baca lah sejarah. Banyak lagi orang yang buat kena kat agama ni. Orang kafir baik, orang Islam baik. Tuhan tunjuk atas dunia lagi. Tunjuk atas dunia. Perhatilah. Baca. Rajin baca sikit. Kita temu lalu. Kau buat kena ni. Kepada agama ni. Tak ada hak selamat. Tu atas dunia. Tuhan tunjuk dah. Akhirat. Tak tahulah Tuhan nak buat guana lagi. Jadi sebab tu keyakinan kita ni. Keyakinan dengan balasan di akhirat. Orang jahat ni Tuhan tak akan lepas gitu. Tak akan lepas. Baca lah. Saya nak cerita pun panjang cerita kalau cerita sini. Tapi baca kalau kita rajin baca buku. Kita temulah kau. Macam-macam barang yang Tuhan hukum atas dunia. Baik. Lepas pada dia tu menghukum lah. Kerana sesungguhnya kamu dapat menghukumkan di dunia saja. Innana. Ni kita nak sudah. Innana amanna bi rabbina liyaghfira lana khotoyana. Wa ma akrahtana alaihi minas sihri. Wallahu khairun wa abqa. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami supaya diampunkan kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa sihir yang engkau paksakan kami melakukannya. Dan Allah jualah yang lebih baik dan lebih kekal balasan pahalanya. Jadi dia ni berimeh, jadi dia suruh Tuhan. Dia ayat kami semua berimeh, agak Tuhan ni ampunlah dosa-dosa lepas. Dosa-dosa yang lepas. Innahu man ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sebenarnya sesiapa yang datang kepada Tuhan pada hari akhirat sedang ia bersalah, maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahanam yang ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Jadi masih di dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya ahli-ahli sihir yang telah beriman itu menegaskan kepada Firaun akan balasan buruk yang akan menimpa orang-orang yang kafir pada hari akhirat kelak. Dan balasan baik yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang mati dalam keadaan buat dosa ni tak selamat. Sebab tu kita ni dituntut untuk minta ampun semua dengan Tuhan. Paling kurang pun lepas maya astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Lepas tu pergilah nak unggah lah ke mana. Nak cari roti, nak cari berapa pun. Tapi biar dia dulu astagfirullah tu. Kalau kita boleh hama waktu 3 kali pas maya pun insya-Allah Tuhan ampun dosa kita tu. Lepas tu minta taubat dengan Tuhan. Taubat tu ada keazaman dalam hati, tak seulang kejahatan kita. Sebab kalau kita mati dalam keadaan tidak bertaubat, Tuhan tak ampun dosa kita, bimbang tak adilah. Dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata wa man ya'tihi mu'minan qad amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Dan sesiapa yang datang kepadanya iaitu kepada Tuhan sedang dia beriman serta dia mengerjakan amal-amal yang soleh, maka mereka itu akan beroleh tempat-tempat tinggal yang tinggi derajatnya, iaitu masuk dalam syurga. Iaitulah apa dia? Tempat tinggal tu yang tinggi itu Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Yaitu syurga-syurga yang kekal yang mengalir padanya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itu ialah balasan orang-orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan kufur dan maksiat. Jadi ini tu riwayat kita sudah. Kalau kita sudah dengan tak comel, kita masuk neraka. Kalau sudah dengan comel, insya-Allah masuk syurga. Sebab tu antara doa yang Rasul baca, kita minta husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Jangan mati dalam keadaan tak baik. Sebab tu pilihlah nak jalan nak gimana, pilih supaya kebiasaan kita berada pada tempat yang baik. Jangan mati tempat belalai kering, jangan mati di tengah mai haji, jangan mati di golok pergi beli foto tak apa, kelak malam orang bom, seorang rakyat Malaysia terbunuh dalam tempat di golok. Di tempat berlaku mana? Kelak malam. Bunuh jane. Duk kampung pakai piyuk. Orang kecek gitu. Duk golok kelak malam. Tak silah lagu tu. Sebab tu kena pilih nak mati. Pilih nak mati ni kebiasaan kita. Sebab tu jangan duk biasa pergi tempat-tempat tak molek. Jangan biasa. Pilih tempat-tempat molek supaya kalau salah takdir siapa mati tempat molek. Jangan mati tempat tidak molek. Tu yang antara doa husnul khotimah orang minta tu, antaranya itulah
Doa tu supaya kita mati tempat yang baik. Tempat yang baik. Kalau boleh mati tengah semaya kan, mati dalam masjid. Tapi jarang orang boleh waktu tu. Tapi itu antara doa. Doa kita minta dalam mati yang baik, mati yang baik. Jadi orang ni disebut ni sebab ganjarannya lah syurga Allah SWT. Kita berhenti setakat tu dulu sehingga ayat 70 ni. InsyaAllah ayat 77 ni kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Cuma minggu depan ni tak ada kuliah dah. Minggu depan ni seminggu tak ada kuliah. InsyaAllah kita akan sambung awal bulan awal bulan 11. 30 bulan ni tak ada. Hamba ada di Kuala Lumpur. Tak ada balik. Jadi insyaAllah kita akan sambung minggu yang sekali lagi, 2 minggu daripada sekarang. Kita berhenti setakat dulu lah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Qadarullah. Allahu akbar.